Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam sebuah risalah yang kecil. Risalah ini terletak di belakang kitab Muniyatul Musalli. Musalli di belakang dia. Tapi ini risalah lain. Sebagaimana anda sebut di awal pengajian kita dulu, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, dia ada risalah. Dan dia ada kitab. Kalau risalah tu yang kecil, macam kita ni 2-3 muka surat ni dinamakan risalah. Kalau yang panjang-panjang tu dipanggil kitab. Itu dari sudut istilahnya betul lah. Risalah tu biasanya kecil kan. Kalau yang panjang itu kitab. Risalah ini pihak penerbit kembarkan sekali dengan Muniyatul Musalli sebab kaitan dia yang sangat rapat dua ni. Kita dah belajar salat, dah habis salat, kemudian Syekh Daud rahimahullah nasihat pula kepada raja yang minta supaya kitab itu ditulis. Kemudian di akhir kitab itu satu risalah lain diletak di sini, nama kitabnya Al-Bahjatul Mardiyah. Al-Bahjah Al-Mardiyah. Arti dianya keindahan yang disenangi ataupun yang disukai. Keindahan yang disukai, yang disenangi, itu makna Bahjah Mardiyah. Macam kalau kita nak letak nama Bahjah, nanti pada menyatakan uzur, perkara-perkara uzur, yakni penyalahan yang dibenarkan, menyalahi makmum daripada imam, makmum terlewat daripada imam. Contohnya makmum mari lambat sampai-sampai imam dah salat, tak kira lah rakaat yang keberapa dia dapat kan. Karangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ghafarallahu lahu walil muslimina amin. Ini cara pengajian orang dulu. Dia akan sebut, dia akan doa. Kita sendiri pun kalau kita tulis nama kita belakang tu, kita tulis lah ghafarallahu lahu. Ataupun biasanya kalau orang masih hidup ni dia tulis afallahu anhu, Allah Ta'ala maaf pada kita kalau kita silap. Apa yang kita faham daripada tajuk kitab ini, iaitulah Syekh rahimahullah akan menyebut kepada kita hukum hakam yang berkait dengan perkara-perkara keuzuran menyalahi antara imam dengan makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'in. Macam-macam penulis kitab ni biasa dia akan mula lepas bismillah tu doa dulu. Wa bihi nasta'in, dengan Allah Ta'ala aku minta pertolongan untuk mengarang kitab ini. Alhamdulillahilladzi awda'a lana umural ma'murat. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyatakan bagi kita segala pekerjaan yang disuruh. Wa bayyana lana umural manhiyat, dan pada menyatakan bagi kita segala perkara yang ditegah. Mana yang Allah Ta'ala tegah, dia sebut. Wa rafa'a 'annal mushkilat, dan diangkatkan daripada kita daripada perkara yang muskilat. Apa dia muskilat itu? Yang kesamaran, yang kita tidak tahu, yang kita tak faham, itu muskilat. Wa umur ahkamil mushtabihat, dan diangkatkan daripada segala ahkam bermakna hukum hakam, jamak dia ahkam. Al mushtabihat, yang kesamaran, yang tak jelas. Tadi mungkin muskilat tadi hak kita tak tahu, yang ni tak jelas. Tahu, cuma nak ambil yang mana yang terbaik, tak tahu. Mushtabihat ni umur satu benda yang payah, di mana
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, Imam Nawawi sebut hadis ni dalam kitab Arba'in, 40 hadis itu, al halalu bayyinun wal haram bayyinun, yang halal yang jelas, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ada perkara yang kesamaran, ada perkara yang kesamaran yang tak jelas. Jadi yang kesamaran itulah dipanggil mushtabihat, benda yang kita tidak tahu. Maka kita kena belajar menjelaskan masalah itu. Wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinat, dan rahmat dan salam ke atas penghulu kita yang mendatangkan akan kita dengan kenyataan. Bayyinat segala kenyataan. Wa ala alihi wa sahbihi ashabil karamat, dan di atas segala keluarganya dan sahabatnya yang mempunyai karamat, kemuliaan. Itu makna karamat. Allah Ta'ala beri kemuliaan. Kemuliaan ini sama ada kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, ataupun kemuliaan dia panggil karamat yang kita nampak atas dunia ini, mereka diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil karamat. Tapi kalau kita sekarang ni bila sebut karamat tu, dia nampak pelik lalu. Orang boleh terbang atas angin, masuk dalam air, tak payah pakai abut. Itu karamat kan. Wa ba'du, selepas daripada itu, adapun kemudian daripada itu, tatkala adalah setengah daripada saudaraku, sebahagian daripada saudara, yang tiada dapat aku menyalahi akan permintaannya, mereka menuntut bahawa diterjemahkan beberapa masalah yang diuzurkan, yang dibenarkan, ketinggalan makmum yang muwafiq. Apa makna muwafiq? Muwafiq ni makmum yang bersama. Makmum yang bersama dengan imam daripada awal, itu makna muwafiq. Dan masbuk. Apa dia masbuk? Muwafiq dengan imamnya, yang bersama imamnya, dan yang tiada diuzurkan. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Faqir. Apa dia faqir itu? Apa dia faqir? Dia bangsakan diri ini fakir. Orang yang fakir pada Allah. Itu. Orang miskin. Kalau zaman kita hari ini tidak, dia akan tulis pengkaji ataupun penulis akan bentangkan di sini. Bahasa orang dulu tawaduk lebih, ataupun kita kata profesor akan nyatakan di sini. Bawa kemah kan. Tapi zaman dia dah, dia kata al-fakir, fakir nak bentangkan. Fakir imtisalkan, makna menerima permintaan itu. Itu makna imtisal, menerima. Ataupun kita kata akur dengan permintaannya, kerana ia menunjukkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ad-dal 'alal khairi kafa'ilihi. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Artinya, tak ada arti. Tulis makna dia. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan ke jalan yang baik itu seperti dia buat benda baik. Kita hari ni kita anjur majlis ilmu, suruh orang mari. Maka bila orang mari ramai, kita dapat pahala. Kalau kita buat apa saja pun, benda-benda yang baik yang kita suruh orang buat, kita dapat. Bila orang tu buat, kita dapat pahala. Tanda situ hadis ini diriwayat daripada Anas bin Malik. Riwayat hadis ini oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Tirmizi riwayat hadis ini dengan sanad yang sahih. Maka adalah risalah yang terlebih elok aturannya, lagi terlebih nyata bagi maksudnya, lagi singkat, ringkas perbicaraannya, iaitulah syarah bagi manzum al-alim al-allamah al-muhaqqiq, iaitulah Syekh Azizi, yang terkandung bicara yang tersebut itu bagi alimul allamah Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Rais rahimahullah, yang sangat banyak manfaatnya bagi awamul muslimin. Maknanya manfaatnya banyak
untuk orang awam Islam, dan khawasnya orang yang khas. Khas maknanya orang pelajar. Sama ada orang awam ataupun orang ustaz, boleh faedah daripadanya. Maka faqir ila Allah Ta'ala hendak terjemahkan daripadanya dengan bahasa Melayu supaya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab. Jadi Syekh Azizi ini disebut di sini. Saya anak cari matan, dia tak jumpa matan. Tapi dia ada matan Syekh Azizi ini, boleh tunjuk pada kita. Jazakallahu khairan. Dalam kitabnya adalah, tapi kitab dia panggil kitab mustaqil, kitab yang tersendiri. Jadi tujuan dia terjemah bahasa Melayu ini supaya orang yang tak faham Arab boleh faham. Alhamdulillah kita kata. Jazakallahu khairan ya Syekh, kerana dia telah bantu kita untuk memahami masalah ini. Dan jika adalah hamba tiada ahlinya, manakala saya ni bukan pakar dalam bidang ini pun, saya cuba pada medan ini. Tetapi sebab i'timad, bergantung faqir ala Allahil Karim, faqir ni bergantung dengan Allah Ta'ala yang maha mulia, bahawa diberi taufik, diberi petunjuk bagi sawab, bagi yang benar. Kita minta dia beri petunjuk dengan jalan yang benar. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang beri petunjuk padaku kecuali Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, yang maha agung. Dan aku namakan terjemah ini dengan nama Al-Bahjatul Mardiyatu fi uzri takhallufil ma'mumi 'anil ahkam salasata arkam tawilah. Arti dianya Al-Bahjatul Mardiyah, keindahan yang indah tadi pada uzur, kebenaran menyalahi makmum daripada imam dengan hukum 3 rukun yang panjang. Kita ni ada rukun pendek, ada rukun panjang dalam salat. Jadi kita boleh menyalahi setakat mana? Setakat 3 rukun yang panjang. Telah berkata sahibul manzumah Syekh Azizi radhiyallahu anhu. Syekh Azizi kata apa dalam risalah dia ni? Kita kena belajar baca syair ni. In syi'ta dhabtan lillazi syar'an uzir hatta lahu salasu arkan yaghfir. In syi'ta dhabtan lillazi syar'an uzir hatta lahu salasu arkan yaghfir. Telah berkata syarahnya, terjemahan dia dulu. Kena tulislah terjemahan tu. Jika kamu ingin mengetahui secara pasti perkara yang dimaafkan di sisi syarak sehingga kamu dibenarkan kepada 3 rukun. Kalau kamu nak tahu secara pasti perkara yang syarak benar, kita menyalahi makmum itu tertangguh ataupun terlewat daripada imam selama 3 rukun, apa dia? Itu terjemahan matan. Telah berkata syarahnya, syarah tu saya tahu lah tu. Artinya jika berkendak hei orang yang menuntut bagi mengetahui, yang loba ia, yang loba ni orang bersemangat betul, gamar di atas ilmu pengetahuan yang lebih daripadanya akan dhabitnya. Artinya pada menghafazkan dia dengan jazam. Jazam itu makna yang putus. Jazam yang putus. Yang putus terjemahan pada jazam, mana tidak ragu, tidak syak lagi. Itu makna jazam. Bagi orang yang muafiq, yakni makmum yang muafiq bagi imamnya, makmum yang sempat bersama dengan imam, pada syarak yang uzurkan dia ketinggalan daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang, diuzurkan dia. Itu iaitu dikendak rukun 3 rukun yang panjang itu, tanda kat kitab. Apa dia makna 3 rukun yang panjang? 3 rukun yang panjang tu apa dia? Yang pertama rukuk. Tulis tepi. Lepas ni tak nak ulang dah ni. Lepas ni kita kata 3 rukun yang panjang tu tahu dah apa dia rukun. Dan yang kedua sujud, rukuk dan 2 sujud. Itu 3 rukun yang panjang.
maka tiada dikira-kirakan daripadanya ruku yang pendek, iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud. I'tidal, bangun daripada rukuk, itu tidak panjang. Duduk antara dua sujud pun tidak panjang juga. Dan dikehendak orang yang muwafiq itu. Siapa dia orang muwafiq? Ini tulis. Itu takrif muwafiq. Siapa dia orang muwafiq? Dan dikehendaki orang muwafiq itu, iaitu mereka yang mendapat akan dia daripada qiyamnya masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan. Siapa dia muwafiq? Orang yang sempat takbir sekali ke imam, Allahu Akbar, dan dia dapat baca Fatihah kira bacaan orang pertengahan. Tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya. Boleh jadi dia ni baca cepat. Dan tiada pula dengan imamnya. Kita kira ambil yang sederhana. Orang baca Fatihah, orang yang sederhana ni panjang mana? Maka itu qadar itu dia panggil qadar orang muwafiq. Kita takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai ke waladdallin, amin. Itu bacaan sederhana. Maka qadar itu dia panggil orang muwafiq. Maka siapa yang mendapat akan dia masa yang tersebut di dalam qiyam imamnya, sama ada dia dapat pada awal rakaatnya atau lainnya, maka dinamakan dia orang muwafiq. Diuzurkan dia bagi 3 rukun yang panjang ketinggalan daripada imamnya. Maksud dianya, kalau kita dapat awal salat muwafiq, kalau kita dapat masuk tu rakaat yang ketiga dah imam, Allahu Akbar, sempat baca Fatihah, itu masih lagi muwafiq, walaupun kita tertinggal 2 rakaat yang pertama. Muwafiq situ, muwafiq rakaat itu kena jelas itu. Kalau orang ni kategori muwafiq, maka dia dibenarkan duduk 3 rukun yang panjang. Dia boleh 3 rukun yang panjang menyalahi daripada imamnya. Maka jika selesai ia, yakni orang muwafiq sebelum lagi masuk imamnya, kalau selesai orang muwafiq baca Fatihah, sebelum lagi masuk imam yang pada rukun yang keempat, tak masuk rukun yang keempat lagi, iaitu membaca tasyahud akhir atau berdiri imam kepada qiyamnya, dan tiada mengapanya jika telah mendahulukan dia duduk istirahat atau barang yang ia menyerupai rukun sekalipun, iaitulah duduk bagi tasyahud awal, maka rukun ia, yakni sebelum lagi imam yang masuk pada rukun yang keempat, maka didapat akan rakaatnya, dan hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Baik, tak situ. Orang ni masuk, dapat dengan imam muwafiq, tapi dia ni baca lambat. Walaupun lambat, tapi dia masih lagi sempat dengan imam duduk rukuk, imam bangun. Imam tasyahud awal, sujud yang pertama, imam dah sujud yang kedua, maka dia kena turun. Kena turun sebab dia tak mau imam masuk kepada rukun yang keempat. Jadi kalau imam rukuk satu, sujud, dia tak turun lagi, duk baca Fatihah lagi, duk main waladdallin, duk tarik ni tak habis-habis lagi. Kemudian masuk pada rukun yang kedua, sujud, duk waladdallin lagi. Rukun yang ketiga waladdallin lagi, dia boleh sujud, dia boleh rukuk, maka dia rukuk. Bila dia rukuk, bermakna dia tertinggal 2. Dia carry sikit-sikit. Bila imam bangun, dia sujud, mana kita masih lagi tinggal 2, tidak tinggal 3. Itu dia punya kedudukan.
Baik. Orang ni sempat turun sebelum imam berpindah pada rukun yang keempat. Dan jika tengok. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat. Imam dah bangun daripada sujud yang kedua. Imam bangun pada sujud yang kedua nak pergi nak qiyam. Maknanya masuk rukun yang keempat dah. Pak cik ni duduk berdiri sini lagi, apa jadi? Maka didapat akan rakaatnya dan yang menunjukkan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat seperti bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya memadai membaca Fatihah padanya atau pada duduk bagi membaca tasyahud akhir sekalipun, dan jika adalah makmum yang muafiq itu yang tersebut itu belum lagi sempurna bacaan Fatihahnya padahal imamnya masuk kepada rukun yang keempat, artinya sampailah imamnya kepada tempat yang memadai dirinya baca Fatihah atau duduk yang memadai membaca ia akan tasyahud akhir, maka makmum tersebut luputlah rakaatnya. Tiada boleh lagi dia mengerjakan aturan sembahyang dirinya kerana sudah luput rakaatnya. Maka disuruh pilih antara dua pekerjaan. Orang ni tak boleh kejar imam. Imam naik je keempat. Bila sampai peringkat ni, kita diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, ada kalanya dapatkan rukun yang ada imam padanya, mana dia duduk kekal situlah, berdiri, jangan rokok, jangan sujud di situ. Maka ditinggalkan baca Fatihah itu daripada mengerjakan aturan sembahyang dirinya kerana rakaatnya sudah luput, dan dapat akan imamnya supaya jangan jadi batal sembahyangnya itu sebab tiada diuzurkan lagi. Dapat akan imamnya pada qiyamnya atau tasyahudnya, makalah kemudian daripada salam imamnya tambah serakaat lagi. Orang ni imam bangun dah daripada sujud yang kedua, masuk ke keempat, maka dia ni batalkan cancel rakaat yang pertama tadi, dia ikut imam situ. Dia masih lagi rakaat yang pertama. Jadi dia terluput satu rakaat. Bila lepas daripada sembahyang nanti, bila imam bagi salam nanti, dia kena tambah satu rakaat. Ini satu kes. Dan ada kalanya ia pilih dengan niat muqaranah. Dengan imamnya, bukan muqaranah ni, mufaraqah. Dia niat mufaraqah. Tengok kitab kita. Mufaraqah maksudnya berpisah daripada imam. Dia niat saja aku tinggalkan imam, maya seorang. Maka tatkala itu ia kerjakan atas aturan sembahyang dirinya, maka memadalah rakaatnya itu dibilangkan baginya, dan dibilangkan baginya dia berpisah dah daripada imam, bercerai. Jadi diberi pilihan. Tengok, kita tengok semula bacaan tadi. Dia ni gambaran dia agak payah. Yang pertama, tengok di apa ni? Baris ke bawah tu. Makmum ada dua pilihan. Bila dia kira luput rakaat, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia niat luputkan rakaat dia yang pertama tadi. Maka dia terus ikut imam. Lepas pada itu dia jadi makmum tapi terlepas satu rakaat. Bila habis imam bagi salam, dia tambah satu rakaat. Ataupun dia niat mufaraqah terus dengan imam. Aku berpisah dengan imam, goodbye kepada imam, jadi imam semaya lain, dia semaya lain. Itu satu sistem. Satu kes di sini. Kemudian masuk pada, dan terasanya telah menyebut oleh Nazim itu tuan punya nazam kita. Rahimahullah taala dalam nazam itu 8 masalah. 8 masalah yang kita akan bincang di sini. 5 masalah tidak berlaku khilaf padanya antara ulama mutaakhirin.
5 masalah tak berlaku khilaf di antara ulama-ulama yang mutaakhir, dan 3 masail berlaku khilaf ulama antara mereka itu, dan tinggalkan satu masalah yang ke-9 sebab berlaku padanya khilaf pula, maka lagi akan kamu bicarakan dia di belakangnya insya-Allah taala. Jadi kita ada 8 masalah tambah 9 masalah. Apa dia masalah yang 8 dan 9 ni? Yang kita lihat di sini. Dan kata nazim pula, man fi qira'atin li'ajzihi batil aw syakkun hal qara'a wa man laha nasi. Ini cara baca dia Islam. Man fi qira'atin li'ajzihi batil aw syakkun hal qara'a wa man laha nasi. Siapa dia dalam bacaannya li'ajzihi, lemah bacaannya, lambat, ataupun dia syak, dia baca ke tak baca Fatihah, wa man laha nasi, ataupun dia terlupa pada Fatihah. Itu makna syak ataupun terlupa. Terjemahan ni kena tulis sendiri, dia tak ada terjemahan dalam kitab. Dia ada terjemahan dekat skrin ini mati pula. Baik. Dan kata syarahnya telah menyebutkan nazim pada bait ini 3 masail orang yang diuzurkan dia. 3 masalah diuzurkan. Yang pertama, iaitu orang yang lambat membacanya kerana lemah kejadiannya. Dia ni memang jenis slow sangat, lambat, dia punya nak tukar gear payah. Apa jadi orang ni? Bukan sebab bukan sebab lambat itu kerana was-was. Was-was ni penyakit luar. Hak ni penyakit kejadian asli dia. Bersalahan jika lambat kerana was-was, maka tiada boleh ia gugur membaca Fatihah daripadanya sesuatu seperti hukum orang yang sengaja tinggalkan dia. Tetapi adalah orang itu jika boleh ia mentamamkan, yakni menyempurnakan Fatihahnya dahulu daripada bahawa aturan imamnya, maka sujud, maka didapati rakaat. Dan jika tiada boleh ia mentamamkan, menyempurnakan Fatihahnya sebelum lagi turun imam kepada sujud, wajib ia niat mufaraqah. Mufaraqah. Naskah lama ni mufaraqah ke muqaranah? Ada yang ada versi lama, kita ada tak? Mufaraqah. Yang baru ni semua muqaranah lah. Muqaranah tu maksud mufaraqah nak tu. Mufaraqah maknanya berpisah dengan imam. Dia kena niat mufaraqah. Jadi niat mufaraqah, jika tiada maka batallah sembahyangnya. Jadi orang yang asli kejadian tadi, orang yang lambat membaca kerana lemah kejadiannya, bukan sebab lambat itu kerana was-was. Ini isu kitanya, orang lemah bukan orang was-was. Kalau kerana was-was, maka tiada boleh ia gugur membaca Fatihah daripadanya suatu seperti hukum orang yang sengaja meninggalkan dia. Tetapi adalah orang itu jika boleh ia sempurnakan Fatihahnya dahulu daripada turun imamnya kepada sujud, maka dia dapat rakaat. Dan jika tiada boleh ia sempurnakan Fatihahnya sebelum lagi turun imam kepada sujud, wajib ia niat mufaraqah. Jika tidak, batallah sembahyangnya. Nah, ini kita kena ambil 2 keadaan itu. Dan saya dianya pada orang was-was. Ini kisah orang was-was pula, yang sudah jadi seperti kejadian. Sekira-kira tiada boleh lagi, tiada orang melihat akan dia, dapat ia meninggalkan dia. Orang was-was yang sudah sepati dalam jiwa dia ni, memang hidup dia was-was. Mana nak tinggal tak boleh dia. Apa nak jadi? Bahawa kita hubungkan padanya seperti orang yang lambat gerak diamnya, seperti barang yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Dia panggil Tuhfatul Muhtaj. Nama kitab dia Tuhfatul Muhtaj. Dia syarah kepada kitab Minhajul Talib Imam Nawawi itu. Ibn Hajar syarah dia Tuhfah.
Satu lagi Al-Khatib, syarah dia Mughnil Muhtaj. Dia dekat-dekat Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Keduanya daripada 3 masalah itu, iaitu orang yang syak dahulu daripada rukuknya, kemudian daripada rukuk imamnya, adakah ia sudah baca Fatihah atau belum lagi? Imam nak rukuk dah, kita syak, aku ni baca Fatihah ke tak lagi? Maka wajib ia membaca Fatihah. Wajib dia baca Fatihah. Maka dimaafkan ketinggalan ia daripada 3 rukun yang tersebut itu. 3 rukun, orang isyak boleh dimaafkan. Dan yang ketiganya daripada masalah yang tersebut itu, iaitu mereka yang lupa ia daripada baca Fatihah hingga rukun imam. Tak baca Fatihah terus dia. Tidak kaya apa tak tahu. Dan sebelum lagi ia rukuk, belum dia rukuk, dia teringat dia tak baca Fatihah. Apa yang jadi? Maka teringat ia bahawasanya ia belum lagi membaca Fatihah, maka wajib akan dia baca Fatihah. Maka dimaafkan ketinggalannya hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Dimaafkan sebab dia terlupa, kemudian dekat imam nak rukuk baru dia teringat. Maka adalah masalah ini perceraian maksudnya perpisahan antara masalah yang dahulu, bahawasanya yang pertama ia syak adakah membaca atau tidak. Aku baca Fatihah apa tidak? Syak. Maka masalah ini ia yakin akan tiada ia membaca akan dia. Yang pertama tadi syak, hak ni yakin tak baca. Adapun jika syak ia atau teringat ia kemudian daripada sudah rukuk, yang tadi kita teringat sebelum rukuk. Masalah yang seterusnya kita teringat selepas rukuk imam. Imam dah rukuk baru teringat. Maka tiada boleh lagi ia kembali membaca Fatihah. Jadi tak payah dia bangun semula baca Fatihah, tetapi wajib berkekalan ia mengikut imamnya, dan wajib ia datang kemudian daripada salam imamnya 1 rakaat. Jadi kita kira rakaat tadi, luputlah rakaat. Sebab kita dah turun kepada rukun lain, iaitulah rukuk ikut imam, nak balik semula kepada Fatihah. Selepas pada itu dia kata tak payah balik, kita batalkan rakaat itu dan kita tambah selepas salam. Baik. Dan jika syak ia kemudian daripada rukuk, dia rukuk dahulu daripada rukuk imamnya. Orang ni ekspres. Kemudian rukuk imamnya, maka datang syak ia atau teringat ia lupa membaca Fatihah, maka wajib ia kembali kepada qiyamnya dan membaca Fatihahnya. Maka diuzurkan dia hingga 3 rukun yang tersebut itu, seperti barang yang disebut dalam kitab Tuhfah, iaitulah Tuhfatul Muhtaj. Kita ini kena perhati satu-satu lah. Di masalah dia campur. Cuma kategorinya berbeza di antara orang yang syak dengan orang yakin tak baca Fatihah. Satu. Yang kedua masalah, kita syak tu sebelum rukuk ke lepas rukuk? Kalau belum rukuk, kita boleh teruskan baca Fatihah dan diuzurkan. Tapi kalau dah rukuk, tak boleh lagi. Masalah yang ketiga, orang ni ekspres pergi rukuk dulu pada imam. Boleh ke tak boleh? Itu kita dah sebut dalam masalah ini, tak boleh makmum dulu daripada imam. Tapi kalau berlaku di sini satu kes, dulu daripada imam, bila imam baru nak rukuk, maka dia kena bangun semula. Dia boleh bangun balik. Ini tiga masalah di situ. Kata nazim, kata di syair ini, wadif muwafiqan li sunnati adlin wa man li saktatin intizaruhu hasal. Wadif muwafiqan li sunnati adlin wa man li saktatin intizaruhu hasal. Tambah lagi, muafiq itu bagi orang yang saktah, duduk berhenti sekejap. Intizaru, dia tunggu tu terjadi perkara itu. Apa dia? Tengok syarah dia kata apa sini. Maka kata syarahnya, tiada menyebut nazim pada bait ini 2 masalah yang diuzurkan, ketinggalan 3
3 rukun. Ini tambahan daripada syarat. Pertamanya iaitu orang yang muafiq meninggalkan Fatihah sebab dia membaca doa iftitah. Apa jadi? Orang muafiq yang boleh baca Fatihah dengan sebab pergi baca doa iftitah. Allahu Akbar, tidak sibuk dengan Al-Fatihah terus, pergi baca wajah tuaillazi dulu. Maka apa jadi? Maka rukuk imamnya daripada bahawa dapat ia menyempurnakan baca Fatihah. Kita tak habis Fatihah lagi, imam dah rukuk. Apa nak buat? Sama ada ia dibacanya atau belum lagi dibacanya, maka diuzurkan dia ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Maka orang ini dimaafkan pada 3 rukun tersebut itu. Maka sebut oleh nazim orang muafiq supaya keluar orang masbuk yang membimbangkan membaca yang sunat, meninggalkan Fatihahnya, maka adalah baginya hukumnya lagi akan datang. Jadi akan disebut lepas pada ni, orang yang buat benda sunat tak buat yang wajib. Kemudian imam dah rukuk, macam mana kita nak buat? Ini satu kes. Yang keduanya, orang yang muafiq itu sebab menanti akan saktah imam. Li saktatin tizaru hasal tadi. Orang muafiq itu sebab menanti akan saktah imam, dia berhenti. Sebab menuntut bagi sunat, ia membaca kemudian daripada Fatihah, imamnya tiba-tiba tiada berdiri bagi saktah itu. Maksudnya imam tak berhenti. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim terus. Apa jadi? Hanya selesai Fatihahnya lalu rukuk. Sudah baca Fatihah dia terus rukuk. Atau dibacanya surah yang amat pendek. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim wal asri. Rukuk lalu sudah. Apa yang jadi? Tiada sampai ia membaca Fatihah, mana tak sempurna baca Fatihah atau menyempurnakan Fatihah, maka diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Maka makmum ini dibenarkan menyalahi rukun itu sebab imam dia cuai daripada memberi peluang kepada makmum dia untuk baca Fatihah. Ini dipanggil 5 masalah. Maka 5 surah ini, 5 gambaran yang kita bincang tadi, diuzurkan bagi orang yang muafiq ketinggalan 3 rukun itu. Maka adalah dalam surah, dalam gambaran ini tiada khilaf antara segala ulama mutaakhirin. Tiada khilaf antara ulama mutaakhirin. Kemudian kata nazim, man nama fi tashahhudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dabat. Man nama fi tashahhudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dabat. Siapa dia tidur ketika tasyahud, subhanallah, tengah ada tasyahud dia lena kat situ, macam nak buat? Ataupun bercampuran di antara takbir imam. Jadi dia tak boleh nak tepatkan di situ keadaan macam mana. Kata syarahnya, inilah masuk nazim radhiyallahu anhu pada menyebut masalah yang khilaf padanya. Masalah tadi, masalah 5 perkara tadi, masalah yang muafiq. Yang ini masalah khilaf. Dan disebut pada bait ini 2 masalah. 2 masalah. Pertamanya, seorang itu sembahyang serta imamnya ketidurannya dalam tasyahud. Letih sangat dia ni, masa nak tasyahud dia pun terlena situ. Apa jadi? Dalam tasyahud awal, padahal tiap-tiap 2 punggungnya kepada tempat duduknya. Jadi dia sudut batal wuduk tak batal sebab dia duduk tepat. Maka tiada jaga daripada tidurnya melainkan adalah imamnya sudah turun rukuk. La ilaha illallah. Imam bangun rakaat yang ketiga, dah turun pula rukuk, dia baru sedar. Apa sudah jadi dengan imam?
atau jaga pada akhir qiyamnya, keduanya pada akhir qiyamnya. Di mana dia sedar imam rukuk dah ataupun akhir qiyam imam baru dia sedar. Masalah yang keduanya, orang yang muqtadi. Apa dia orang yang muqtadi? Yakni makmum, mendengar akan takbir imamnya bagi qiyam. Dia dengar imam takbir, Allahu Akbar, maka disangkanya takbir bagi duduk tasyahud. Ingat ke imam duduk tasyahud, dia tak bangun lah, dia duduk situ. Solat pula solat tengah hari, solat apa ni ataupun rakaat yang seterusnya yang dah sirri dah bacaan. Maka duduk ia bagi tasyahud, kemudian maka takbir imamnya bagi rukuk, menyangka takbir bagi qiyamnya daripada tasyahud awal. Orang panggil kalik sungguh dia ni kalau macam ni kan. Kemudian ia ketahui bahawa takbir imam itu bagi rukuk. Maka adalah pada surah ini berlaku khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj dengan Syekh Ramli Nihayatul Muhtaj. Coba tengok sini. Tuan-tuan perhati cerita kita hari ni, cerita ulama Syafi'i, Ibnu Hajar dengan Ramli. Ia mengatakan hak ni sah, hak ni tak sah. Tak ada pula Ibnu Hajar kata Ramli tak betul. Apa ni, bila bercanggah pandangan, dia boleh terima ni sah tak sah sembahyang ni. Bukan benda kecil. Ulama zaman dulu berlapang dada dalam masalah ni. Mari kita tengok apa dia orang ni berlaku di antara dua imam. Berlaku di antara Ibnu Hajar dengan Ramli. Kata Syekh Ramli, ia daripada orang yang muafiq jua. Ramli kata walaupun orang ni dah sedar tidur, imam duduk diri dia kira dia orang muafiq, dia boleh bangun, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Maaf 3 rukun yang panjang, dia boleh terus baca Fatihah, ikut imam sampai ke seterusnya. Dan kata Allamah Syekh Ibnu Hajar adalah masalah ini dihubungkan orang masbuk. Dia kira orang yang orang masbuk, maka tiada lazim akan dia, tetapi dibacanya barang yang dapat juga. Dia bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam rukuk. Dia kira orang yang orang masbuk. Setakat mana dia sempat buat. Ramli kata tak, orang muafiq dimaafkan 3 rukun yang banyak, baca sampai habis Fatihah baru rukuk. Itu dia bagi jarak yang sangat jauh di antara dua. Wajib, kata Ibnu Hajar, dihubungkan orang yang masbuk, maka tiada lazim akan dia, tetapi dibacanya barang yang dapat jua daripada Fatihahnya, maka wajib diikut akan imamnya seperti orang masbuk. Jika dapat rukuk serta tumakninah, sebelum lagi angkat imam daripada rukuknya, didapat akan rakaatnya, dan jika tiada, luputlah rakaatnya seperti lagi yang akan datang. Nampak tak perbezaan di antara dua imam? Ibnu Hajar kata orang ni masbuk, boleh teruskan sistem masbuk yang kita belajar. Yang kedua ni kata tak, bukan masbuk, orang ni orang muafiq. Ramli kata boleh dia baca terus ikut sistem 3 rukun yang panjang. Masalah yang seterusnya, kadzalladzi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Kadzalladzi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Kata syarahnya, dan adalah surah mana gambaran masalah ini, bahawa ia duduk serta imamnya membaca tasyahud awal. Duduk dengan imam, baca tasyahud awal. Maka tatkala berdiri imamnya daripadanya, maka berhenti makmum daripada. Imam berdiri, makmum berhenti. Supaya ia hendak sempurnakan tasyahud awalnya, maka tatkala berdiri betul ia, didapat akan imamnya rukuk atau hampir rukuk. Kita duduk main at-tahiyat lama sangat, tunggu lagi, bangun-bangun, imam nak rukuk dah. Atau hampir rukuk. Maka kata Syekh Ramli, ia dihubungkan orang muafiq jua. Ramli tetap dengan pendirian yang pertama tadi, orang tidur tadi pun sama, orang yang terlambat pun sama, dikira orang muafiq. Diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut, 3 rukun yang tersebut itu. Dan kata Syekh Ibnu Hajar,
Tetapi ia seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur, maka tiada uzurkan dia, melainkan barang orang yang muwafiq. Ia meninggalkan membaca dengan sengaja, tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Tak boleh, kamu tak kira. Maka jika dapat tamatkan Fatihahnya dan rukuk ia dahulu daripada imam turun kepada sujud, dapat rakaatnya. Dan jika tiada ia tamamkan Fatihahnya dari hulu daripada turun pada sujud, maka hendaklah dia niat mufarakah, kemudian ia berlakukan aturan sembahyang dirinya, maka dia niat mufarakah, dia sembahyang seorang. Ibnu Hajar kata kalau tak sempat niat mufarakah. Ramli kata teruskan, kamu dikira orang muwafiq. Allah, ini payah sikitlah kan. Maka jika ia menyalahi, dia tak niat mufarakah, nak ikut imam juga, batal sembahyangnya. Batallah sembahyang dia. Dalam keadaan itu dia kira batal sembahyang. Jauhlah jarak fatwa di antara dua imam ini. Ibnu Hajar dengan Ramli, yang ni kata batal, yang ni kata tak batal. Yang ni kata masbuk, yang ni kata muwafiq. Maka diisyarat oleh Nazim rahimahullah taala bagi khilaf masalah yang ketiga yang kemudian itu dengan katanya wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Orang yang menyalahi di akhir masalah kita ini muhaqqaq, telah diteliti, maka janganlah kamu ghafil, lalai ataupun leka dalam masalah ini. Dan menyebut syarahnya kata apa pula? Dan semuanya telah engkau ketahui barang yang padanya, maka jangan engkau lupa dan dihubungkan aturan dua masalah yang pertama daripada masalah yang ketiga. Mana dua masalah yang pertama tadi? Daripada masalah yang tiga itu, masalah yang ketiga yang berlaku padanya itu khilaf, iaitu orang lupa keadaannya. Orang lupa keadaannya. Ia mengikut imam. Dia ingat dia sembahyang seorang, rupanya dia ikut imam. Apa jadi? Padahal ia dalam sujud, umpamanya. Kemudian maka teringat ia akan dirinya makmum. Maka tiada berdiri daripada sujud, melainkan imamnya telah rukuk atau hampir rukuk. Jelas tak masalah kita ni? Orang ni tak terlupa dia jadi makmum. Dia tak tahu yang dia tu makmum. La ilaha illallah. Dia ingat-ingat bangun tengok, imam dah nak rukuk dah. Apa kita nak buat dengan dia ni? Maka berkata Syekh Ramli, dia seperti orang muwafiq jua hukumnya. Ambil Ramli lah senang. Ya. Ambil Ramli, muwafiq belaka. Sama masalah kita. Tak boleh kata, ni lain tak? Lain apa? Dua-dua ni mazhab orang hebat belaka. Ramli dengan Ibn Hajar ni, dia kelahi daripada dulu lagi, sampai sudah. Dia balas dua tu. Pasal itulah kalau kita waktu kita belajar dulu, untuk guru kita selalu cerita. Kita ni nak pakai Ibn Hajar ke nak pakai Ramli? Orang Mesir, dia nak Ibn Hajar. Nak Ramli sebab dia orang Mesir. Orang Mekah nak pakai Ibn Hajar, dia panggil Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Lepas tu berdebatlah dua kumpulan ni. Pergi ikut Ibn Hajar ni, pergi ikut Ramli. Dia kata pergi ikut Ibn Hajar, kata Tok Syekh kami lebih hebat. Sebab apa? Sebab dia hajar batu. Puak Ramli kata tak, Ramli lebih hebat sebab batu akhirnya akan jadi pasir. Ramli tu mana pasir? Batu dengan pasir lawan dia. Akhir kali tak sudah sampai hari ni. Ni hari ni kita tak sudah lagi ni. Macam nak sudah, tak tahu hak mana satu nak pakai tak. Hak ni kata khilaf, hak ni kata ni. Bolehlah mana-mana. Di zaman kita hari ni tak tahu mana-mana. Kalau kita buat dua-dua kena, orang tanya mau pakai hak mana? Kata tengoklah, kalau tidak Ibn Hajar, Ramli, dua tu ya. Jadi sahlah sembahyang kita ni. Banyak sama masalah. Kata sah. Allahu Akbar. Jadi banyak cerita. Imam Syekh Ramli kata seperti muwafiq jua hukumnya, dan kata Allamah Ibnu Hajar kata ialah seperti orang masbuk. Inilah sekaliannya hukum orang muwafiq. Hukum orang muwafiq habislah di situ. Muwafiq sekali dengan imam. Maka hukum orang muwafiq, maka sekarang
hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk pula. Jadi kita selesai tadi dalam bab hukum orang muafiq. Orang muafiq dengan imamnya ada berapa masalah? Ada 9 perkara di situ. 3 perkara. Tengok di awal tadi kata insyikta tu. Memutuskan orang muafiq yang makmum yang muafiq bagi imamnya pada syarat ketiga rukun yang panjang. Sekarang ni kita pindah pada hukum yang kedua dalam bab orang-orang yang masbuk. Maka sekarang hendaklah masuk bicara, tandalah di kitab tu, buat tajuk situ, hukum orang masbuk. Hendaklah pada bicara hukum orang masbuk pula. Apa makna orang masbuk? Orang yang tertinggal daripada imam. Ni dia punya tarikh kita ni. Maka adalah orang yang masbuk itu lawan orang muafiq. Mudah dia punya tarikh. Apa dia masbuk? Lawan muafiq. Apa dia muafiq? Lawan masbuk. Kena hak ni sama-sama lawan, akhir kali siapa lawan siapa? Tak tahu lah kau kan. Ni ada sebut sini ni. Iaitu ini tarikh. Tulis. Takrif orang masbuk. Iaitu orang yang tidak dapat serta imam di dalam qiyamnya, dalam qiyam imamnya, masa yang dapat padanya membaca Fatihah yang pertama tadi. Ini takrif orang yang orang masbuk. Tak dapat masa baca Fatihah. Yang pertengahan, tiada nisbah bacaan dirinya dan tiada juga nisbah bacaan imamnya, sama ada pada rakaat yang pertama imamnya atau yang lainnya. Jadi jelas kepada kita, orang masbuk ni tak kira lah rakaat yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga, yang keempat. Yang penting dia sampai Allahu Akbar, imam dah rukuk, maka nama dia orang masbuk. Ataupun kita sampai imam rukuk dah, imam dalam rukuk baru kita takbir Allahu Akbar, itu dia panggil orang masbuk, orang yang sudah ketinggalan daripada imam. Jelas kepada kita dari sudut tarif yang kita nak sebut tadi. Cuma tadi ada apa ni, istilah yang disebut tadi. Tengok dalam muka surat mutaakhirun tadi dia kan, oleh ulama-ulama mutaakhir. Muka surat apa tadi? Khilaf ulama mutaakhir. Tanda situ. Al-mutaakhirun ni siapa dia? Humul ladzina ja'u ba'dal qarnir rabi'. Ulama-ulama yang datang selepas daripada kurun yang keempat, itu dipanggil mutaakhirun. Satu istilah. Satu lagi istilah mutaakhirun juga, iaitulah ulama yang datang selepas daripada dua syekh besar mazhab, iaitulah al-Imam Ar-Rafi'i wan Nawawi. Kata dalam Tuhfatul Mujtahid, wa min hadza yu'khadhu anna al-mutaakhirina fi kalam asy-syaikhaini wa nahwihuma kullu man kana ba'da al-arba'umiyah. Jadi kalau Imam Nawawi ataupun Rafi'i sebut berkata ulama mutaakhirin, maksudnya lepas kurun yang keempat. Lepas kurun yang keempat tu, lepas dia panggil lepas ulama ashabil wujuh. Ashabil wujuh ni mungkin dia berhenti di kurun yang keempat. Lepas pada mari kurun yang kelima itu dah mula masuk zaman taklid. Dalam kaedah ilmu tarikh tasyri' dipanggil zaman taklid dah. Orang tak berani dah mengeluarkan pandangan-pandangan sendiri, dia lebih kepada duk taksil masalah imam-imam yang terdahulu. Itu dipanggil mutaakhirin. Tapi kalau mari kitab yang mutaakhir lagi, macam Tuhfatul Muhtaq yang kemudian ini, bila kata mutaakhirin di sini, iaitulah ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Tanda baliklah istilah tadi. Istilah mutaakhirin dengan mutaqaddimin. Tengok muka surat 40 di atas sekali. Khilaf antara segala ulama mutaakhirin. Mutaakhirin di sini mungkin diistilahkan dengan nama ulama yang datang selepas daripada Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Ar-Rafi'i rahmatullahi alal jami'. Istilah ni kalau kita tak faham susah. Pandangan ini diambil dalam kitab Mustalahatul Mazahib Al-Fiqhiyah. Mustalahat Al-Mazahib Al-Fiqhiyah. Cantiklah kalau pelajar-pelajar ilmu beli kitab ini, sebab dia sebut semua istilah mazhab. Mazhab Syafi'i macam ni, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Barulah kita baca tu kita ada
orang panggil kunci setiap mazhab tu kita faham. Kalau tidak, kita payah nak faham lah. Balik semula kepada tajuk kita, iaitulah hukum masbuk. Hukum masbuk ni kita dah sebut, iaitulah tentang takrif masbuk. Orang yang datang masuk dalam solat, sama ada imamnya telah rukuk ataupun imamnya sedang nak rukuk. Allahu Akbar, baca Fatihah, tak sempat habis. Apakah tindakan, apakah peraturan yang dia kena buat kalau berlaku sedemikian? Kita nak buat macam mana? Ini perbincangan kita. Takrif macam tu kerana dapat tasawurkan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Jadi setiap rakaat boleh jadi masbuk. Tak kata saya mari rakaat yang pertama lagi macam mana masbuk. Itu salah faham. Memang awak mari rakaat yang pertama, tapi awak dapat tak Fatihah dengan imam? Tak dapat, maka dikira masbuk juga. Sebab itulah kalau orang sebut dalam hadis tentang kelebihan takbiratul ihram ma'al imam, maksudnya kita kena sempat berlakon dengan imam. Ada setengah ulama mengatakan takbiratul ihram ma'al imam tu sebelum imam baca Fatihah. Allahu Akbar. Imam duk wajah tu ilazi fadhal samawati, kita Allahu Akbar. Hadis yang menyebut tentang siapa dia solat 40 hari bersama imam itu, la tafutuhu takbiratul ihram, yang tidak terlepas takbiratul ihram, maka orang itu akan dapat pahala kelebihan daripada selamat daripada nifaq. Naknya solat 40 hari. Ni kita pergi Madinah 40 waktu. Itu muzakarah haji kebangsaan baru ini menerima pakai pandangan yang mengatakan hadis 40 waktu di Madinah itu dhaif. Bukan tak boleh buat. Kalau boleh 100 waktu duduk Madinah tak ada masalah. Tapi kalau sampai mereka tak boleh ni, demam ke sakit nak pergi juga sebab nak pakai hadis ni, boleh kita longgarkan sikit sistem tu. Alhamdulillah. Allah SWT beri kepada kita ni kelonggaran, jangan duduk ketat sangat undang-undang. Tapi kalau nak juga pahala tu boleh. Ulama mengatakan buat di tempat kita ni boleh, tapi nak 40 hari. Bukan 40 waktu. Lama sikit 40 waktu 8 hari ya. 40 hari ni mencabar sungguh tak? Baik. Tapi syarat dia jangan masbuk. 40 waktu takbiratul ihram sekali dengan imam. Ni kita 40 waktu juga Madinah, tapi banyak kali terlepas takbiratul ihram. Ya, itu bukan salah saya ustaz, jam jalan. Dah nak macam mana? Dah jalan jam pergi lambat sikit lagi dah. Tidak salah penjaga, tidak salah kok. Biar. Nanti nak pergi Madinah kita bincang. Jelasnya dapat ditasawurkan orang masbuk itu ada pada tiap-tiap 4 rakaat seperti sebab sesak. Jam sangat nak masuk termasbuk. Atau lambat gerak, diam. Slow. Maka setengahnya orang yang muafiq yang telah terdahulu apabila lalu ia sebab mengerjakan atas aturan sembahyangnya, maka tiada bangun ia kepada qiyamnya, melainkan adalah imamnya itu telah rukuk atau hampir ia kepada rukuk, maka diberi orang yang hukum masbuk juga. Tadi kita dah bincangkan, tertidur ke, terlambat macam mana, terkhayal tadi, apakah dia masuk hukum masbuk ke hukum muafiq? Maka di sini kata masuk hukum masbuk juga. Dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk pula barang yang jatuh daripada kebanyakan daripada imam, barang yang terjadi jatuh daripada imam-imam, bahawa mereka itu segera membaca akan qiraahnya. Subhanallah. Boleh jadi masbuk juga dengan sebab imam tak ikut peraturan. Imam masjid kampung ni, imam masjid negara ni jaga betul-betul kan. Jadi dia baca express macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan Al-Fatihah sekali dengan waladhdallin tu, sekali dengan amin, satu nafas ya tak? Masuk lepas tu pula bismillah, kena pula inna atainakal kautsar kan? Sempat ke baca Fatihah? Tak sempat. Apa jadi ni? Maka tiada dapat makmum, kemudian daripada berdiri qiyamnya masbuk jatuh. Kebanyakan imam bahawa mereka itu bersegera membaca akan qiraahnya, bacaannya, maka tiada dapat makmum. Kemudian daripada berdiri qiyamnya, daripada sujud membaca Fatihah dengan sempurna akan dia, maka sudah rukuk imam. Apa hukumnya? Maka wajib atas makmum itu ia rukuk serta imamnya, kerana ia seperti orang masbuk.
maka didapatnya ia akan rakaatnya. Kita bangun standard biasa dah berjalan. Bangun, imam terlalu ekspres. Ni wajib kena tulis surat bantahan lah. Atau ke majlis agama, ataupun tu saduk pergi lah masjid dia tu. Setengah orang dia suka macam ni. Oh, dia kata ekspres ni. 20 rakaat pukul 9 siap main tarawih. Orang lain baru sembahyang Isya dia sudah dengan 20 rakaat, 23 dengan BT lagi. Ada imam macam ni. Tapi pukul 9 tak ada. Kalau 9 suku saya jumpa. Oh, seronok. Orang-orang pekerja-pekerja India ni suka sembahyang itu. Saya kata kenapa? Dia kata macam bawa kita juga. Orang Hanafi laju baca saya. Seronok dia macam. Baik. Maka dia jadi macam orang masbuk teruskan. Maka wajib atas makmum itu rokok sertanya kerana ia seperti orang masbuk, maka didapatnya ia rakaatnya. Dan jika jatuh terjadi seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaat sekalipun. Subhanallah. Orang ni pakai lepas saja. Fatihah dia free. Dan jikalau ketinggalan makmum ketinggalan pula. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak tamamkan Fatihahnya, dia nak baca juga Fatihah hingga rukuk imamnya, dan bangkit imamnya daripada rukuknya, atau ia rukuk serta imamnya tetapi belum lagi ia dapat tumakninah daripada bangkit imam daripada rukuk. Apa nak buat? Orang ni baca Fatihah juga sempat dengan imam tak sempat tumakninah. Tumakninah ni berhenti seketika. Itu mana tumakninah? Ahli fiqh kata sekurangnya sekadar kita baca subhanallah, kita rukuk subhanallah, bangun, itu cukuplah. Belum lagi dapat tumakninah dahulu daripada bangkit imam daripada rukuk, dalam sekurang-kurang rukuk maka luputlah rakaatnya. Rakaat dia terlepas, maka hendaklah ia mengikut imamnya barang yang ada imam padanya, ikut peraturan imam salat, kemudian hendaklah ia datang tambah satu rakaat lagi, kemudian daripada salam imamnya. Imam bagi salam, assalamualaikum, kita tambah satu rakaat. Sebab kita dah terlepas satu rakaat tadi. Ya. Baik. Memang semak itu ni masalah. Kita tengok takat mana tadi? Baris yang ke berapa? Imam ni ekspres. Kita mula situ. Nak mula kat imam ekspres. Baik. Dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk orang yang terjadi pada, tengok, zaman Syekh Daud ni 200 tahun dulu, kebanyakan daripada imam-imam masa tu ekspres tu. Kalau zaman kita ekspres tak boleh. Zaman turbo ni kan. Oi, kereta kecil, kancil tapi dia punya meter 220. Ini kapal terbang bukan kereta. Kilang kereta membuat tak tahu apa. Pakai letak situ je dah. Lepas tu bila orang repit mati. Baik. Kita repit imam. Ni dipanggil imam repit ni, laju ni. Bahawa mereka itu bersegera membaca qiraatnya, baca, dan tiada dapat makmum. Kemudian daripada berdiri qiyamnya, daripada sujud membaca Fatihah, tak sempat baca Fatihah dengan sempurna. Apa nak jadi? Dia bangun, imamnya sudah rukuk. Ataupun nak rukuk, imam sudah rukuk. Maka buat dengan kita bangun, imam rukuk. Nak buat macam mana? Maka wajib atas makmum itu ia rukuk bersama imam. Rukuk juga itu, Allahu Akbar. Kerana ia seperti orang masbuk dan didapatnya ia satu rakaat. Dikira orang ni boleh juga rakaat sebab imam tu terlalu cuai dalam jaga tugas dia. Dan jika terjadi seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaat sekalipun, tiap rakaat masbuklah dia, maka boleh. Yang ini sesat kan? Yang ini jelas. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak sempurnakan Fatihah, dia nak juga baca Fatihah hingga rukuk imamnya. Kita baca Fatihah, imam berrukuk, dan bangkit imamnya daripada rukuknya, atau ia rukuk bersama imamnya tetapi belum lagi ia dapat tumakninah. Kita rukuk Allahu Akbar, imam sami Allah liman hamidah. Dahulu daripada bangkit imamnya daripada rukuk, dalam sekurang-kurang rukuk maka luputlah rakaatnya.
Jadi kalau orang ni bertegah juga nak baca Fatihah sehingga tak sempat sekali dengan imam dalam rukuk, maka orang itu dikira luput Fatihah. Bila luput Fatihah, luput rakaatnya, maka hendaklah ia mengikut imamnya barang yang ada imam pada. Kita ikut je imam tu. Imam sujud semua sekali, tapi kita punya rakaat tadi terbatal. Cancel rakaat. Mengikut imamnya apa yang ada padanya. Kemudian hendaklah dia tambah satu rakaat lagi kemudian daripada salam imamnya, seperti yang disebut oleh Allamah Ali Syubramanisi. Ali Syubramanisi namanya. Tambah satu rakaat, habis, tak sempat. Kalau tidak, dia ambil hukum masbuk tadi sama-sama ikut imam. Bermula yang sunat, tulis. Ada peraturan bagi orang masbuk. Orang masbuk ni apa yang dia kena buat? Ali Syubramalisi ni orang Mesir, dia ni dilahirkan pada tahun 997, mati dia 1087 Hijriah. Meninggal dia pada tahun 1087. Dia kitab dia ni Hasyiah ala Nihayatul Muhtaj. Hasyiah ala Nihayatul Muhtaj. Habis. Ini sunat bagi orang yang masbuk. Apa dia kena buat? Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk, bahawa jangan ia membimbangkan, jangan sibuk. Membimbangkan maknanya sibuk. Jangan dia sibuk dengan membaca zikir yang sunat. Jadi bila kita takbir Allahu Akbar, jangan duduk sibuk lagi baca wajjahtu ilallazi fatara sam'ata. Tak ada dah. Terus alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi hendaklah ia kemudian daripada takbirnya membaca Fatihah saja, terus Fatihah. Melainkan bahawa sangka ia dapat membaca Fatihah serta zikir yang sunat itu, kalau kita yakin sempat, sebab imam ni biasa dia baca panjang, maka bolehlah kita al-Fatihah baca ni apa ni, iftitah, lepas tu baru Fatihah. Kalau dia yakin, sangkaan dia yakin, zon dapat membaca Fatihah serta baca zikir yang sunat itu, maka hendaklah didatangkan zikir yang sunat kemudian dibaca Fatihah. Itu susah. Kalau kita yakin, buatlah, sebab sunat tu cantik. Dan apabila rukuk imam dah rukuk, dan sebelum lagi membaca orang masbuk itu akan Fatihah, maka tiada ia menyibukkan diri, membimbang mana menyibukkan dirinya membaca sunat seperti dibacanya Fatihah, kemudian daripada takbir umpamanya. Maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya dan wajib ia mengikut imamnya rukuk. Hal keadaannya wajib mengikut imamnya rukuk, maka ditanggung Fatihahnya atau setengahnya oleh imamnya. Ini faham ke tak? Nampak? Jadi kalau kita masuk, kita terus jangan baca benda yang sunat, baca Fatihah saja, tiba-tiba imam rukuk, maka kita berhenti situ, rukuk sekali dengan imam. Tak kira lah berapa ayat yang kita sempat. Jadi kalau kamu dia bertakbir umpamanya, hendaklah dia tinggalkan bacaannya, jangan lagi baca Fatihah, dan wajib ia mengikut imamnya rukuk. Hal keadaannya wajib mengikut imamnya rukuk, maka ditanggung Fatihahnya. Alhamdulillah, ini dia panggil dalam kaedah kita belajar ada dalam bab dulu, makmum ini ditanggung oleh imam. Kesalahan makmum ditanggung oleh imam, bahkan Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Kesalahan makmum imam tanggung, Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Pasal itulah ada orang tanya soalan. Dia kata, menarik juga soalan dia. Dia kata orang makmum tahu kalau jadi makmum tu boleh pahala 27. Ada ke tidak hadis pahala jadi imam? Boleh berapa pahala? Penat juga kita nak jawab ni. Orang jadi imam berapa pahala dapat? Berapa pahala?
Tak ada Nabi kata siapa jadi imam boleh pahala sekian-sekian. Ke ada? Saya kata soalan dia ni menarik juga ni. Kita pun kena tengok dalil-dalil yang lain. Jawabnya, makmum imam ni menanggung semua hak makmum. Takkanlah kita nak suruh imam pikul yang tak baik je. Yang baik kita tak beri pada imam. Yang baik beri tak? Beri, makna hey imam, aku sanggup duduk di belakangmu ni, bermakna aku sanggup beri pahala kepadamu. Jadi setiap orang di belakang imam tu, kita oleh kerana kita solat ni ikut imam, imam tu boleh pahala. Pasal itulah kalau kita nak jadi imam masjid besar-besar. Dia tu orang ramai, lagi banyak pahala dapat. Ni pergi semaya imam dekat kampung, penduduk di kampung itu ada dekat 1000 orang. Semaya subuh ada 3 orang. Saya kata kampung apa ni? Teruk awal kampung ni. Bahaya betul. Sekarang ni dahsyatlah. Orang kalau nak kutip remah buat surau, banyak sekejap ya tabung dapat. Tapi kalau nak kutip senarai, nak memenuhkan surau, berapa senarai boleh penuh? Berat. Tak seimbang. Nak kutip remah penuh tabung surau, cepat ke lambat? Paling cepat. Nak kutip senarai memenuhkan surau, cepat ke lambat? Tak ada orang nak kutip. Tapi saya duk fikir lah, kata habis kita ni. Duk fikir, kita dengan ahli qaryah kena MOU dengan dia. MOU macam mana? Kita kena buat sarai seorang-seorang. Pergi rumah dia, tuan, saya sudah lantik tuan secara resmi menjadi ahli surau kami dan mesti salat berjemaah bila ada di kampung. Tanda tangan. Tanda tangan. Saya ingat dia pergi sebab dia ada komitmen. Kita pun sekali-sekala tak dapat, banyak hari tak nampak, SMS lalu. Tuan ke mana? Kalau uzur kami ahli surau nak pergi ziarah. Kena buat sesuatu yang boleh menggerunkan dia tak pergi surau. Boleh ke tidak? Dia kita punya cadangan. Imam kena buat. Sebab saya duduk dengan beberapa orang pegawai agama. Orang repot di kampung ni memang satu keluarga ni tak langsung tak pergi masjid. Tak pergi. Kalau hari mak dia pergi akhir-akhir dekat orang nak solat. Saya kata PAJ, pegawai agama jajahan, kena tulis surat jemput dia pergi ke masjid satu keluarga. Jemput dia. VIP punya taraf, meja bulat. Kita suruh dia makan ni keluarga dia, ni keluarga dia. Kemudian kita motivasi di situ cara dekat. Orang ni dia rasa dia bertanggungjawab dah nak pergi ke masjid. Ni cara kemas sebut kau ni, nanti habis masuk kita masuk ke bab masjid. Nak cerita tak ada orang tadi. Kan? Jadi jelas tak masalah imam tadi? Imam ni jangan duk cari hadis khas dia dapat. Dia jadi imam, orang belakang dia semua beri pahala kepada dia secara automatik, online dia panggil. Ini pelik. Macam kita dengan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi ni tak payah hantar pahala pergi kat dia. Automatik kita baca Fatihah, automatik kita baca Quran, kita sedekah, kita bagi apa saja pun. Sebab apa? Ikut sunnah Nabi secara online, pahala pergi ke Nabi SAW. Tengok keterangan panjang dia dalam kitab kita, kelebihan 41 kelebihan Nabi SAW. Itu jelas dah. Tak payah main post-post, tak payah. Habis. Masalah yang seterusnya. Dan adalah jika makmum yang masbuk itu lambat bacaannya. Yang tadi kita tertinggal tadi. Masuk lambat. Makmum masbuk ini lambat bacaannya, maka tiada wajib membaca akan barang yang lain daripada yang didapati di sini. Yang lain daripada itu. Tak wajib dia baca. Tak wajib dia baca hal lain, dia kena baca hal itu. Yang didapatnya, yang boleh dia dapat. Mana dia baca Fatihah setakat mana boleh dapat, dia pergi. Bersalah di sini, bersalahan pada barang yang telah terdahulu. Orang muafiq di sana. Orang muafiq, dia boleh teruskan bacaan sebab dia mari daripada awal. Tapi orang yang di sini mana ni? Orang yang masbuk ini dimudahkan, maka patutlah dipeliharakan halnya, tiada yang lainnya. Bersalahan pada orang yang muafiq, intaha. Orang muafiq dia kena teruskan, tapi orang yang masbuk ada perbezaan hukumnya, dia diberi kelonggaran. Masalah. Barang yang disebut akan dia masalah ini pada Fatihah dan memadailah.
memadailah didapat bacaan ini akan dia dan gugur daripada Fatihah itu, maka hukumkan seperti orang yang mendapat. Kemudian daripada takbir imam ia di dalam rukuk, wajib ia rukuk didapatnya. Maka orang masbuk itu wajib ia mengikut imamnya pada rukuknya, sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah atau tiada dapat sesuatu, dapatlah rakaatnya. Baik. Orang ni masuk, dia baca setakatnya dia sempat. Langsung tak ada Fatihah, langsung tak ada Fatihah, gugur terus. Mana-mana yang dia dapat beberapa ayat, baca beberapa ayat, kemudian rukuk sekali dengan imam. Tak payah kita nak teruskan. Ghairil maghdubi express tak payah. Kita dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pun Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, sujud sekali dengan dia. Maka jika adalah masbuk tiada dapat membaca Fatihah. Tengok. Orang masbuk tadi tak dapat baca Fatihah atau dapat setengahnya sahaja, maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya. Imam tanggung Fatihah. Alhamdulillah. Dengan syarat jika ada imamnya mutatahhir, imamnya suci. Kalau imam tu tak sah sembahyang, dia macam dia nak tanggung orang. Satu syarat. Syarat yang kedua, dan bukan pada rakaat yang lebih, seperti rakaat yang kelima. Imam ni naik sembahyang zuhur, terlupa naik rakaat yang kelima, kita baru masuk. Tak jadi dah, sebab rakaat tu bukan rakaat dah, terlebih, ekstra punya barang. Syarat yang ketiga, dan syarat yang ketiga, bahawa ia dapat rukuk itu tumakninah, sebelum lagi ia bangkit imamnya, sekurang-kurang rukuk. Kita sempat dengan imam Allahu Akbar dalam rukuk lagi, sebelum imam bangkit. Kalau kita rukuk dia bangkit terus, maka ketika itu tak sempat lagi. Maka jika terkemudian ia sebab membaca Fatihah hingga bangkit imamnya kepalanya daripada rukuk, maka luputlah rakaatnya. Kita dah baca Fatihah sampai imam bangkit main rukuk, habislah rakaat itu tak sempat. Dan jika masyghul, sibuk ia dengan membaca zikir yang sunat. Kita dah sibuk, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, terlupa pula. Orang nak rukuk dah. Wajib dibaca Fatihah kadar huruf membaca zikir yang sunat. Berapa patah kita baca tadi? Kalau imam rukuk, kita kena baca juga Fatihah sekadar tu. Kerana nak qadha balik masa yang kita guna, patutnya diguna untuk Fatihah, tapi kita guna untuk yang lain. Qadar huruf membaca zikir yang sunat yang membimbangkan dia, atau qadar masa diam jika ia diam. Kalau dia diam, dia tak baca Allahu Akbar senyap, patut baru teringat. Dan hendaklah ia ijtihad tu maknanya ambil tempoh masa tu dia buat kajian. Berapa lama aku berhenti tadi? Berapa ayat, berapa patah saya baca doa tadi? Ijtihad pada yang demikian itu dengan sekira-kira ghalib zannya, sangkaannya yang kuat, sama ada pada surah ini membaca daripada Fatihahnya suatu atau tiada, maka jika membaca ia akan pada yang wajib atas dan wajib ia rukuk. Atas apa tu? Wajib atasnya. Kena tambah nyol. Nun tu jadikan 3 titik. Dalam kitab yang kita cetak ni betul dah. Yang wajib atasnya, dan wajib ia rukuk serta dapatnya akan imamnya dalam rukuk, dan dapat ia tumakninah dengan yakin, maka dapatlah akan rakaatnya. Baik. Kita masuk, imam dalam rukuk, kita sempat dengan dia dan kita yakin sebelum lagi imam angkat kepalanya daripada sekadar pada minima rukuk, maka kita dapat lagi rakaat itu. Dan jika mengangkat oleh imamnya akan kepalanya daripada rukuk, dan ia tamamlah bacaan Fatihah, dan ia tamamlah bacanya Fatihah atau tiada
tiada dapat akan makmum dalam rukuknya tumakninah sertanya pada rukuk, maka luputlah rakaatnya, maka hendaklah ia datangkan tambah lagi satu rakaat lagi, kemudian daripada salam imamnya. Kerana kita tak sempatnya tumakninah, tak sempat dalam rukuk tadi, ataupun kita duk habis baca Fatihah sampai imam bangun, maka orang masbuk ini kira terluput rakaat. Dan jika angkat imam akan kepalanya daripada rukuk, imam bangun daripada rukuk, padahal ia belum lagi sempurna lebih membaca Fatihahnya. Imam bangun, dia dah baca Fatihah lagi. Apa jadi? Maka lazimlah ia niat mufarakah jua. Dia kena niat mufarakah. Sebab lebih daripada berapa rukun itu. Dalam rukun lagi ni. Maka hendak datang sekali lagi. Dan jika angkat imam akan kepalanya, imam dah bangun daripada rukuk, padahal ia belum lagi sempurna membaca Fatihah, lebihan baca Fatihah dia, lazimlah ia mufarakah, mesti dia kena mufarakah, niat mufarakah imam jua. Seperti barang yang diiktimad, yang diputuskan akan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim. Nama dia kena tambah alif lam, Al-Minhajul Qawim. Dia tulis sini betul tu tapi tak ada alif lam. Nama kitab Ibn Hajar. Syarah Ibn Hajar Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan Al-Khatib Asy-Syarbini. Khatib Syarbini ini dalam kitab dia Mughni Al-Muhtaj. Dan Syekh Ar-Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Betul nama mari kitab tu. Nama-nama kitab tu. Kitab hak baru ni salah, dia tulis ya bawah, bukan ya, nun. Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Dan menurut Syekhul Islam, tanda situ. Kalau orang sebut Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i, siapa dia? Nama dia Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Kalau kata sebagaimana diputuskan oleh Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i, nama dia Zakaria Al-Ansari. Kalau dalam mazhab Hambali, Syekhul Islam, nama dia Ahmad bin Abdul Halim. Jadi semua mazhab tu ada Syekhul Islam sendiri. Sebab itulah kalau kita baca Syekhul Islam ni, kena tengok mazhab mana awak. Mazhab Syafi'i, orang lain. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari lahir pada tahun 823, meninggal pada tahun 926. Di antara kitabnya Asnal Matalib, Manhajut Tulab, Fathul Wahhab, banyak lagi lah. Syekhul Islam kata apa di sini? Bahawasanya ia tiada lazim mufarakah. Syekhul Islam kata tak lazim mufarakah. Ibn Hajar kata, Khatib Syarbini, semua orang lain tu kata kena mufarakah. Syekhul Islam kata tak. Dan boleh mengikut imamnya turun sujud, ditinggalkan rukuknya, terus pergi sujud lagi. Maka mafhum dipahami kalam Syekhul Islam, makmum itu khiyar, boleh pilih antara niat mufarakah dan antara tinggalkan aturan sembahyang dirinya, dan dia mengikut akan imamnya turun sujud. Dan telah cenderung, maknanya pandangannya telah pun macam sokong juga, iktimaknya oleh Syekh Ibn Hajar pada dua syarat irsyad. Nama kita ini. Namanya Al-Imdad Syarhul Irsyad. Al-Imdad syarah pada irsyad yang disyarah oleh Ibn Hajar Al-Makki Al-Haytami. Bahawasanya Ibn Hajar kata adalah hubungkan orang yang ketinggalan dengan uzur, maka diuzurkan ketinggalannya itu hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Ibn Hajar faham macam itu. Kalau orang uzur, diberi keuzuran. Dan telah dinakal dalam Tuhfatul Muhtaj
daripada kebanyakan ulama, orang yang masbuk yang membimbangkan, yang menyibuk dengan membaca zikir yang sunat itu apabila rukuk imamnya, dan lazim bahawa membaca akan qadar barang yang luput sebab baca yang sunat. Jadi kita cuba baca juga berapa ayat Quran Fatihah setakat mana yang kita baca yang sunat tadi. Tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rukuknya. Katanya inilah yang dipilih. Yang dipilihnya boleh dia baca, tetapi telah merajihkan. Apa makna merajih ni? Merajihkan maknanya memilih cara yang kuat. Itu makna merajihkan. Merajihkan dia perhimpunan ulama mutaakhirin. Maknanya memilih pandangan ini, menguatkan pandangan ini oleh sebagian ulama mutaakhirin, dan telah memanjangkan mereka itu pada mengambil istidlal baginya bahawasanya kalam Syaikhaini siapa ni? Ibnu Hajar yang Ramli tadi menghukumkan dia hingga akhir barang yang ada padanya, dan adalah kalamnya, yakni Syekh Ibnu Hajar itu seperti taradud. Taradud ni maknanya tak tetap. Taradud tidak satu ketetapan yang dia buat. Antara kata ini dan antara kata Syekhul Islam tadi, dan antara barang yang terdahulu daripada Minhajul Qawim, dan cenderung ia kepadanya terlebih hampir intaha. Ini perbahasa dalam mazhab lah. Jadi yang kita ambil mana-mana tadi, sama ada kita teruskan ataupun kita niat nak mufarakah, itu dua pandangan yang sangat masyhur. Tatmim masalah, penyempurnaan kepada masalah yang kita bincangkan ini. Jika syak, dia syak, adakah ia ni orang muwafiq atau ia daripada orang masbuk? Saya ni muwafiq ke masbuk? Ini kita boleh jadi payah juga ni. Nak menentukan kita ni, status kita ni muwafiq ke masbuk, agak sukar. Maka berlaku pada tuhfatul muhtaj, hendaklah dia mengambil jalan ihtiyat. Apa makna ihtiyat? Jalan berhati-hati. Jalan berhati-hati. Maka hendaklah dia takhalluf. Bahasa Arab ada takhalluf. Bukan talakhuf, talalkhuf dah. Takhalluf, buang lam yang pertama. Dalam kitab yang ada lam dua kali tu buang. Takhalluf. Mengaji bagi kitab satu hijrah kita ni lah. Kerana mentamamkan Arab juga. Takhalluf maknanya dia kena menyalahi imamnya kerana nak menyempurnakan bacaan Fatihah, dan tiada dapat rakaatnya, dan dengan dia telah memfatwa akan dia oleh Syekhul Islam, dan di atasnya jikalau tiada sempurnakan Fatihahnya hingga berkendak imam itu turun pada sujud, maka tatkala itu adalah dia niat mufarakah, niat berpisah dengan imam, maka wajib tiada dikerjakan seperti demikian itu. Kalau dia tak buat niat mufarakah, maka batal sembahyangnya, seperti bandingnya barang yang telah disebut, dan yang i'timad Khatib Asy-Syarbini dan Syekh Ramli bahawasanya ia seperti orang muwafiq, diberi hukumnya hendaklah dia lakukan atas tertib sembahyang dirinya, dan didapat ia rakaatnya selama belum lagi imamnya terlebih daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Dan dengan dia telah memfatwa oleh Syekh Ramli, dan yang zahir imdad cenderung kepadanya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Karena itulah saya sebut awal-awal tadi bahawa dalam masalah ini kita tidak payah duduk menyusahkan kita. Kalau kita kata kenapa awak ikut macam ni, buat sistem jalan terus ni, kata tak apa, hak ni fatwa Syekh Ramli. Kalau kita ambil yang jadi masbuk tadi, kita kata orang ni fatwa Ibnu Hajar. Jadi dua-duanya, Ramli dengan Ibnu Hajar, dua-dua dalam mazhab Syafi'i belaka. Jadi sesalah tak batal salat kita, insya-Allah. Senang tak senang dia punya keputusan? Senanglah keputusannya. Kamu kena ingat dua nama. Sama ada Ibnu Hajar ke Ramli. Lama orang kata Ramli kau Ibnu Hajar, kita betul tahu mana satu pula. Jangan ada bertukar. Jadi alhamdulillah sesalah kita dalam masalah secara ringkaslah masalah kita ni. Iaitulah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awalan wa akhiran,
وظاهرا وباطنا ومصليا ومسلما على أفضل المخلوقات كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Telah selesai Fakir Daud bin Abdullah Al-Fatani menterjemahkan risalah ini pada waktu asar hari Selasa 14 hari bulan Syawal pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1259 di negeri Mekah Al-Musharrafah syarrafahallahu taala amin. Jadi kata di Abu Anas, alhamdulillah selesailah kita juga mensyarahkan kita ini walaupun ringkas di Dewan Utama Syarahan di Masjid Negara ini pada pagi Sabtu 2 hari bulan Jumadil Akhir tahun 1434 bersamaan dengan 13 April tahun 2013. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.